وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji dibagi Billah bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir sekalian alam. Itulah mukadimah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mukadimah yang kalau kata kita teruskan sistem ekonomi kafirun yang ada sekarang, apa yang kita tadi tentang kiamat, dunia fitnah dan sebagainya, InsyaAllah ini yang apa dalam kitab Injil beritahu tentang Armageddon. Armageddon ni ialah kiamat kecil, kiamat sebelum yang sebenar. Ini yang akan bakal berlaku kalau kita teruskan dengan sistem ekonomi yang kita amalkan di dunia sekarang. Kerana apa yang kita amalkan sekarang ni, kita duduk dalam keadaan dosa besar. Mau tak mau kita dah buat. Yang sedihnya kita tak tahu. Sedihnya kita tak tahu yang kita duduk dalam keadaan tu. Kita duduk dalam keadaan melakukan dosa besar. Ini riba. Kita kata-kata ingatkan kita dah senang melalui keadaan ni tanpa ada rasa apa-apa. Dan orang banyak tanya saya, macam mana boleh saya tak tahu? Sekarang saya tak tahu benda ni. Tapi macam mana Ustaz Najib kata tadi tentang zaman dunia fitnah. Kenapa? Saya ada terbaca satu hadis yang menerangkan bahawa Allah kata bahawa zaman fitnah tu datang seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Jadi macam mana nak tengok fitnah tu? Susah, memang tak nampak. Kecuali dengan iman. Iman dan ilmu dan hidayah yang diberikan kepada Allah. Kalau Allah tak bagi tunjuk, memang tak nampak. Tak akan nampak apa yang sedang kita buat sekarang. Tetapi, apa yang kita buat sekarang ni, kita yang bertanggungjawab. Kita adalah bertanggungjawab dalam apa yang kita buat. Tak terteruk namanya. Sudahlah kita tak tahu. Kita buat benda. Apa yang menyebab, apa masalah dunia ekonomi dunia sekarang? Jadi saya daripada dulu lagi duk fikir, kenapa, bagaimana agaknya Dajjal nak kuasai dunia? Macam mana dia nak kuasai dunia ni, supaya kita ni semua patuh dengan dia? Kalau kita fikir dia tu sebagai sorcerer, seorang ahli sihir dan sebagainya, mungkin boleh, tapi sejauh mana dia punya kuasa? Cuba kita fikir secara logik akal. Logik akal, kita kena fikir bahawa dia tentulah menjadi seorang yang kuasa dia besar betul. Sehingga kan semua orang boleh ikut perintah. Rupanya di antara salah satu cara untuk dia menguasai kita, ialah dengan menguasai harta dunia. Harta dunia sebenarnya diletakkan pada mana? Harta dunia diletakkan pada emas dan perak. Bukan pada wang kertas. Ataupun segala bentuk harta dalam bentuk kertas. Seperti saham, account bank, bond, derivative, futures, options, apa saja. Ataupun harta tanah dalam bentuk kertas juga. Dia pegang surat tanah contoh. Tanah pun dia tak pernah tengok, pegang surat je. Dah betul tak tahu tanah tu ada ke tak ada. Sekarang ni macam-macam kisah. Ada orang beli tanah, dia cari tanah tu, dia dah beli, cari sampai ke tepi pantai tak jumpa. Rupanya tanah tu kat tengah laut. Ada yang jual tanah, dia beli, nampak pelan semua ada. Macam-macam begitu kan. Jadi itu bukan harta. Jadi Dajjal telah mengarahkan pengikut-pengikut dia buatkan satu perancangan yang cukup mahir, cukup jitu, yang boleh dikatakan dah hampir 200 lebih tahun sekarang. Dilancarkan pada tahun 1787 di Jurut
Frankfurt, Germany, oleh founder of the Protocol of Zion. 12 orang ahli-ahli korporat Yahudi berkumpul, diketuai oleh Mayer Amschel Rothschild. Dia ni, diorang buat 24 Protocol of Zion. Satu perancangan yang cukup jitu bagaimana nak menguasai ekonomi dunia dan juga nak menakluk dunia. Di dalam protokol 24 ni tadi, protokol yang pertama, destroy God. Mana yang Ustaz Najib cerita ni? Sekarang budak-budak 12 tahun apa? Form 2 14 tahun. Sebenarnya bukan itu yang Ustaz Najib cerita. Yang saya pula dengar 5 tahun sudah. Anak buah saya seorang guru, budak darjah 1. Dia mengajar sekolah darjah 1. Budak ni banyak duit, budak perempuan. Jadi rupanya apa dia buat? Dia jual. Nak pegang tangan dia 50 sen. Dah pegang pipi dia RM1. Nak cium pipi dia RM2.50. Nak peluk dia RM5. Budak darjah 1. Di sekolah duit dia banyak. Yang budak-budak lelaki ni di sekolah semua posting, tak beli barang. Hebat. Pasal nak peluk dia ni. Ini cerita macam ni. Ini cerita ni lah. Dunia ni. Destroy God. Protokol nombor 1. Musnahkan Tuhan. Mana ada orang fikir pasal Tuhan lagi dah. Letak satu bola di stadium. Ni tak lama lagi World Cup apa semua. 120,000. Selamat maghrib Malaysia. Nak sembahyang maghrib isyak macam mana? Muka dah bubuh cat dengan bendera apa semua. Nak ambil wuduk macam mana? Bukannya susah Yahudi perempuan. Letak satu bola, basketball ke, macam-macam lah. Dengan dunia internet dan sebagainya. Deception, ni di antara protokol yang 24 itu. Pengalihan, re-education. Mengajar benda yang bukan sepatutnya diajar. Di universiti ini, saya beritahu, sikit dia orang yang mengajar. Yang mengajar yang patut dia belajar. Saya rasa kat menu ni 2 orang dia yang mengajar yang betul. Tak sikit pada saya. Yang lain Allah Alam tak tahu apa yang dia orang ajar. Pasalnya, memang tak ada. Bukan itu. Silibus yang diberikan adalah silibus yang Nasara. Yang apa yang dia balikan itu sebenarnya bukan untuk kita tingkatkan ilmu, tapi untuk jadi lebih bodoh lagi. Sistem pelajaran sekarang ni, contoh, kita jadi individualistik, ambil selesa, very individual, you fikir seorang you. Masya Allah, you all nak buat pula apa? Bacaan Yasin doa selamat mulai besok, kan? Nak pas periksa. Saya tak tahu apa yang you all nak pas lah. Sedangkan ilmu apa yang you all tuntut sebenarnya? Apa yang sebenarnya yang dia ajar? Adakah ilmu yang diberikan itu akan diguna pakai? Contoh seseorang accountant. Berapa ramai yang belajar accountancy? Kan? 4 tahun belajar. Saya dah buat kajian. Salah seorang daripada senior you all tu sekarang dah jadi pensyarah di Kosi. Apa nama dia? Hidayu. Dia tu saya kata dengan dia, Hidayu, you grad nanti. Apa yang you belajar, saya nak tengok you buat. Tak tahan dia. Tak sampai 10 tahun ke dia berhenti. Dia kata betul lah dia. Tak boleh buat. Apa yang kita belajar tak boleh buat. Kena tipu dia kata. Kalau nak buat, bos tak suka. 85% yang kita dapati, kita buat survey, you tak ikut apa yang buku tu. Buku kata buat account ni. Bos kata jangan tulis ni. Tulis kurang sikit. Kita bayar cukai lebih. So, mana satu nak buat? Nak ikut buku, nak ikut bos. Ni bos bayar gaji. Ni bonus tak dapat. Finally, apa yang so, buku ajar lain, practical buat lain. Itu yang accountancy, engineering. Yang belajar ini.